واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ألهمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah yang mengurniakan kepada kita taufik dan hidayat serta memberi kepada kita kelapangan masa untuk berada pada malam ini bagi meneruskan lagi daripada kitab Fathul Mu'in pada bab hudud. Kita berada pada masalah ataupun hukuman hudud yang pertama, iaitu hukuman hudud bagi kesalahan berzina. Kita berhenti pada muka surat 292 dah. Atas sekali. Atas sekali wala bi ilajin fi amati far'an. Situ. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wala bi ilajin fi amati far'in aw mustawladah li syubhatil milki fima adal akhirati wa li syubhatil i'fafi fiha. Tidak pula lantaran memasukkannya ke dalam kubul budak amah hamba perempuan milik anak keturunannya, sekalipun itu budak mustawladah. Itu semua tidak dikenakan had kerana syubhah milik pada selain contoh yang terakhir, iaitu isteri majusiyah, budak yang mahram pewatiannya, dan kerana kesyubhahan pada penjagaan kesucian diri pada contoh yang terakhir. Okey. Jadi di sini kata pengarang rahimahullahu ta'ala, antara syubhah yang menggugurkan hukuman hudud iaitu berlaku wati tersebut pada apa? Pada hamba kepada hamba perempuan anak. Wala bi ilajin fi amati far'in, dan tidak dikenakan hudud dengan berlakunya wati tersebut, zakah tersebut masuk pada kubul amah far'in, hamba perempuan bagi anak dan keturunan ke bawah. Walau mustauladatan, walaupun hamba perempuan itu hamba mustawladah, umul walad, hamba tersebut umul walad sekalipun, maka di sini berlaku masalahnya apabila seorang itu dia katalah melakukan persetubuhan tu dengan apa? Dengan hamba perempuan anak dia. Adakah dikenakan hukuman hudud zina? Tidak. Tidak. Li syubhatil milki fi ma adal akhirah, kerana berlaku syubhah milik pada selain yang akhir. Selain yang akhir, syubhah milik. Syubhah milik pada mana? Sebelum akhir. Sebelum ni disebut beberapa surah, beberapa masalah berlaku wati mana? Bagi hamba yang milik bersama. Satu hamba milik bersama.
Dan apa lagi, hamba yang kita kata milik bersama satu, dan hamba yang bersyarikat samalah milik bersama, hamba yang ada hubungan mahram, maka berlaku syubhah milik pada selain akhir. Selain akhir itu merujuk kepada berlaku persetubuhan bagi hamba bagi anak, amati far'in, amah far'. Hak tu kerana syubhah wa fima adal akhirah wa syubhatil i'fafi fiha ay fil akhirah. Fil akhirah, pada mana? Pada yang akhir. Yang akhir itulah amati far'in. Okey, pada sebab sebelum ini haram-haram semua. Sekarang ni dibincangkan apa sebab haram. Sebab haram ataupun bukan sebab haram, sebab syubhah. Sebab syubhah yang menggugurkan hukuman hudud pada hamba-hamba sebelum ni. Wati hamba yang mana menjadi milik bersama, rakan kongsi. Maka berlaku syubhah milik, kerana hamba tu milik kita juga, cuma orang lain pun ada milik juga. Maka berlaku persetubuhan tu tidak mengenakan hukuman hudud zina, sebab ada syubhah milik. Selain pada hak akhir, yang akhir ialah persetubuhan dengan hamba bagi anak. Jadi anak kita ada hamba perempuan, maka bersetubuh dengan hamba perempuan anak tu, itu juga menggugurkan hukuman hudud, dikira syubhah. Syubhah apa? Wa syubhatil i'fafi. Syubhah i'faf fiha ay fil akhirah fi amati far'in. Apa makna i'faf? I'faf ni makna menjaga diri, menjaga diri dan menjaga maruah. Menjaga maruah. I'faf ni makna menjaga maruah. Apa kaitan dengan hamba perempuan anak? Kerana anak dia wajib mengikfafkan bapanya kalau bapanya perlu. Tugas anak, kalau ayah dah meninggal, isteri ayah tak ada duit ataupun tak ada mampu untuk cari isteri, wajib kata anak cari isteri. Itu termasuk daripada kewajipan anak, i'fafu al-walid, menjaga kehormatan ibu bapa dia, ayah dia, mak dia meninggal dah. Jadi duduk rumah seorang, tak ada teman, hari-hari puk pandai semua. Puk pandai tiap-tiap hari, siapa dak cemuh makan dah. Jadi naklah orang masuk kuah singgah, nak masuk gula telur ke benda. Jadi anak bukan anak sibuk kerja, anak pun dia ada anak dia, cucu kepada ayah tu. Wajib kepada anak kalau ayah minta, ayah nak cari ibu seorang nak cari mak seorang ni, nak cari mak, wajib kepada anak menolong ayah. Ni dak uya ayah yang nikah. Dak uya ayah yang nikah, tak boleh tu. Dak uya ayah dia nikah. Wajib atas anak bila ayah tak ada isteri, mencari isteri bagi ayah. Baik. Jadi syubhah kewajipan i'faf ke atas anak ni dianggap syubhah yang menggugurkan hukuman hudud. Jadi ayah ni katakanlah dia wati dengan hamba perempuan anak. Hamba perempuan bukan hamba perempuan je, kalau perempuan dia boleh lah kalau dia bukan isteri orang. Jadi hamba perempuan anak berlaku persetubuhan, adakah dia dikenakan hukuman hudud? Dia zina tapi tidak dikenakan hukuman hudud zina. Nampak tak? Sebab ada syubhah i'faf pada masalah tersebut. Okey. Jelas kan? Tu maksud dia. Kemudian kata pengarang rahimahullahu taala, wa amma haddu dhi riqqin muhsanin aw bikrin walau muba'adan fanisfu haddil hurri wa taghribihi fayujladu khamsina wa yugharrabu nisfa amin. Adapun had yang dikenakan pada budak pezina, muhsan ataupun tidak muhsan, masih perawan, jejaka lah, sekalipun budak muba'ad, hamba separuh ni,
maka adalah separuh had dan pengasingan orang merdeka. Maka dijilid, dirotang 50 kali pukulan dan diasingkan setengah tahun. Okey. Tadi kalau kita sebut hukum sama ada dirotang 100 kali rotan ataupun dikenakan hukuman rejam tu bagi lelaki dan perempuan yang merdeka, orang merdeka. Kalau hamba berlaku berzina dekat hamba ni berzina, apa hukuman dia? Hukumannya separuh daripada hukuman orang merdeka. Separuh hukuman merdeka. Jadi sebab tu dia kata wa amma haddu dziriqin, had bagi yang mempunyai perhambaan. Dziriqin makna ada nisbah perhambaan pada diri dia. Dia hamba. Muhsanin au bikrin, sama ada hamba muhsan ataupun hamba yang masih bikir. Muhsan ni makna yang telah berkahwin dengan sah. Bikir ni makna hamba yang belum nikah lagi dengan sah. Jadi separuh. Kalau 100 kali rotan orang merdeka, hamba 50 lah. Kalau orang merdeka yang muhsan dikenakan hukuman rejam sampai mati, hamba nak buat separuh. Rejam separuh mati. Nak buat orang merdeka rejam sampai mati. Orang hamba nak rejam mana? Rejam separuh mati. Nak ukuran ni separuh mati. Sebab itu di sini tak ada hukuman rejam. Bunuh sampai mati ada. Hamba tidak dikenakan hukuman rejam sampai mati. Maknanya tidak dibunuh. Sebab apa? Sebab dia ada harga. Hamba ni kalau bunuh dia, habis ya duit tok penghulunya, tok mulu dia, penghulu dia, tuang dia. Mati, habis lah. Habis saja, beli 5,000 habis 5,000. Beli 100,000, 100,000 habis mati. Sebab itu kerana nilai harta tu, maka dia tidak dikenakan rejam. Sebab tu dia kata sama ada muhsanin au bikrin, hamba yang muhsan sekalipun ataupun masih dara atau masih terguna, walau muba'adhan ghayah, walaupun hamba itu hamba muba'ad sekalipun, hamba separuh dia telah merdeka, separuh lagi masih hamba. Itu sebab tu dia guna lafaz dzirikin yang ada perhambaan. Walaupun hamba ada lagi 1% tak selesai lagi merdeka. Contoh dia hamba ni pakat 100 orang beli. 100 orang beli seorang hamba. Seorang bayar RM1. Hamba harga RM100. Contohlah 100 dinar. Mahal sikit lah 100 dinar. Jadi seorang sebayar sedinar. Jadi hamba tu milik 100 orang. Gilir 100 hari. Sehari rumah ni, sehari ni. Habis 100 balik semula. Jadi 99 orang tu merdekakan bahagian dia, tinggal seorang yang tak mau merdeka. Aku tak mau merdeka aku nak simpan bahagian aku. Jadi 99% daripada hamba tersebut telah merdeka, tinggal 1% kita tak merdeka. Maka hamba masih dikira hamba, muba'ad lagi tu. Dan hukumnya hamba juga. Al-abdu yabqal abd walau baqiya dirham. Hamba kekal hamba walaupun tinggal sedirham, tak selesai lagi perhambaan tu, masih dikira hamba. Okey. Maka hamba ni hukumnya fanisfu haddil hurri, separuh daripada hukuman hudud orang merdeka. Wa taghribihi, makna 50 kali watang saja. Walaupun hamba tu muhsan sekalipun, tak ada kena rejam lah, separuh rejam lah ada. Wa taghribihi, dan separuh daripada tempoh buang negeri. Tempoh kena halau daripada kampung tu. Fayujladu, maka dipaham kena rotan khamsina 50 kali, wa yugharrabu nisfa amin, dan buang daerah, buang negeri setengah tahun. Separuh daripada hukuman hudud orang merdeka. Selesai. Kemudian kata pengarang wa yuhaddu ar-raqiqu, wa yahuddu ar-raqiqa al-imamu awis sayyidu, dan yang bisa melaksanakan had atas budak
adalah sang imam atau tuan pemiliknya. Ni juga kena faham bahawa yang berhak menjatuhkan hukuman pelaksanaan tu siapa yang berhak? Imam, ketua kerajaan. Pihak pemerintah lah, pihak pemerintah. Tak boleh pandai-pandai orang kampung. Cari MPKK ke, MPKK ke, kumpul Tok Mulu semua, pakat nak buat hukuman hudud. Tak boleh. Dia kena pemerintah. Sebab dia melibatkan maslahat umum ni, kena pemerintah lah. Sebab itu dia dalam masalah peraturan undang-undang sangat penting untuk dibuat perundangan dengan detail dan kemah, supaya tidak ada lopong-lopong masalah. Orang tak boleh nak bertikar. Yang masalah boleh bertikar ini sebab ada teknikal, masalah-masalah teknikal yang berlaku lah. Pertindanan, masalah tidak melanggar perlembagaan dan seumpamanya. Sebab itu masa dirangkakan tu kena buat dengan cermat, dengan betul-betul. Maka jadi sebab tu kadang-kadang kita cepat kata ni nak melawan Islam, lawan agama. Kena benda kerja manusia. Kita tak boleh sabit dengan agama sangat. Kalau dia bukan isu yang melibatkan kepada asas, tapi isu teknikal mana sesat, benda boleh sesat. Hak undang-undang manusia, benda boleh sesat molek, tapi kena kebijaksanaan lah. Baik. Jadi dalam masalah ni, yang menjalankan hukuman ni ialah kerajaan. Dalam masalah hamba ni sebab dia milik tuan dia. Sebab tu dia kata wa yahuddu, dan boleh menggunakan hukuman hudud akan hamba ini siapa? Al-imamu, imam, pemerintah, wasayyidu, dan tuan. Tuan boleh. Tuan dia nak rotang hamba dia. Boleh. Tak ada masalah. Kemudian kata pengarang rahimahullah, wa yarjumu ay al-imamu aw naibuhu bi an ya'mura an-nasa liyuhitu bihi fayarmuhu minal jawanibi bihijaratin mu'tadilatin in kana muhsanan rajulan kana aw imra'atan hatta yamuta ijma'an li'annahu sallallahu alaihi wasallam rajama ma'izan wal ghamidiyata. Dan jika penzina, baik lelaki atau wanita itu muhsan, iaitu telah pernah bersetubuh dalam pernikahan yang sah, maka sang imam atau wakil imam wajib merejam, mengenakan hukuman rejam, iaitu memerintahkan para manusia agar mengerumuni penzina tersebut dari seluruh penjuru, lalu melemparnya dengan batu-batu yang cukupan besarnya. Cukupan besar ni sekadar lah, jangan waktu kecil. Sampai mati, sebagai bersabda berdasarkan ijma', kerana Nabi SAW merejam Ma'iz dan Al-Ghamidiyah. Okay. Sekarang ni dia cerita berkaitan dengan pelaksanaan ni macam mana. Okay. Maka kata pengarang, wa yurjamu, dan direjam. Wayarjumu, kalau kata itu wayarjumu ail imam, ada fa'il lah, mabni lil maklum. Wayarjumu, dan merejam ai al imamu, oleh imam, au naibuhu, ataupun pengganti imam. Kalau ketua agama, ia boleh turunkan kuasa kepada majlis agama. Boleh turun kuasa kepada pegawai-pegawai, penguat kuasa. Bagaimana cara? Bi'an ya'muran nasa, dengan bahawa menyuruh orang ramai, liyuhitu bihi, supaya mengilingi pesalah tu, penzina tu. Keliling. Buat apa? Fayarmuhu minal jawanibi bihijaratin mu'tadilah, supaya mereka melontarnya daripada segenap arah dengan batu yang mu'tadilah, sederhana. Tu dia punya cara lah, cara. Dia khumum, suruh khumum. Bukan khumum ambil gambar. Bukan khumum ambil gambar. Khumum untuk apa?
untuk rejam. Lontar batu yang sederhana saya dia, kecil pun sangat pun tidak, besar sangat pun dah. Besar sangat sekali lepas, dua kali lepas mati dah. Tujuan nak suruh rasa sakit tu. Okey. Minal jawani, daripada segenap arah, bihijarati mu'tadilah, dengan batu yang sederhana. In kana muhsanan, kalau penzina itu muhsan. Rajulan aw imra'atan, sama ada penzina lelaki atau perempuan, sama aja. Sama saja. Maka disuruh ikatlah sini. Ada tulis tak sini? Disuruh ikat ataupun ditanam. Ditanam. Kalau perempuan itu digali tanah dan ditanam separuh badannya. Separuh badannya. Okey. Jadi perbuatan rejam ni sabit dengan cara ijma'an. Muhsanan rajulan aw imra'ah hatta yamuta, sehingga mati. Ijma'an. Hukuman ini sabit secara ijma'. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala kata, ar-rajmu haqqun 'ala man zana idza kana muhsana. Hukuman rejam itu sabit, benar ke atas seorang lelaki yang berzina jika dia itu telah muhsan, telah menikah dengan cara yang halal. Maka kemudian kata Sayyidina Umar lagi, innallaha ba'atha Muhammadan nabiyya wa anzala alaihi kitab. Allah Taala turunkan Nabi Muhammad sebagai nabi dan turunkan di atas baginda itu kitab. Wa kana fima unzila alaihi ayatul rajmi. Dan Sayyidina Umar kata, adalah di antara ayat yang penuh turun kepada Nabi ialah ayat hukuman rejam. Fatalaunaha wa wa'ainaha, yang mana kami pernah baca ayat ni dan juga kami ingat dia, iaitu ayat asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuhumal battata nakalam minallah wallahu azizun hakim. Pezina lelaki dan pezina perempuan, jika berzina mereka berdua, maka hendaklah kamu rejam sebagai balasan daripada Allah. Sesungguhnya Allah Ta'ala maha berkuasa dan maha bijaksana. Wa qad rajama an-nabiyyu wa rajamna ba'dahu. Nabi, zaman Nabi tengah berlaku hukuman rejam dan kami juga melaksanakan hukuman rejam. Wa kana dzalika bi mahdhari sahabah, dan perkara itu berlaku dalam khalayak sahabat yang ramai. Maka hukuman ini sabit dengan ijma'. Sabit dengan ijma'. Okey. Maka bila pensabitan berlakulah, bila berlaku pensabitan, maka dilaksanakan hukuman sebagaimana yang disyariatkan. Li'annahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kerana Nabi SAW rajama ma'iza, Nabi pernah merejam ma'iz. Ini orang lelaki. Wal ghamidiyah, perempuan daripada kabilah apa nama ini, al-ghamidah, al-ghamidiyah, kabilah min ghamid, satu kabilah daripada Bani Al-Azd. Dia ni perempuan. Jadi zaman Nabi, orang lelaki ada pernah kena rejam, orang perempuan pun pernah kena rejam. Kes yang berbeza tu, Ghamidiyah berzina dengan orang lain, bukan dia dua orang tu. Kes berbeza. Ghamidiyah, perempuan daripada Bani Ghamid tadi, dengan orang lain berzina. Ma'iz dengan orang lain. Ma'iz dengan orang lain. Okey. Jadi Ma'iz ni, bila dia mari mengadu kepada Nabi SAW, ya Rasulullah tahirni, wahai Rasulullah bersihkan aku. Dia kata dia telah melakukan zina. Nabi paling tak mau terima, tak mau dengar. Sebab apa? Sebab Nabi nak supaya dia taubat dulu. Nabi nak dia taubat dulu. Tapi setelah berapa kali dia bersungguh nak suruh Nabi hukum dia, maka Rasulullah SAW tanya, abika junun, mu gila ke? Sampai dia tanya gitu, Pak. Apa tak? Supaya apa? Supaya nak carinya apa-apa syubhah untuk mengelakkan dikenakan hukuman. Tapi kerana dia betul-betul nak membersihkan dosanya, maka akhirnya Rasulullah menjalankan hukuman. Bahkan Nabi sebelum rejam tu, Nabi kata, lau satartahu bi taubatika lakana khairan laka
wahai Mais, kalau kamu sembunyikan dengan cara kamu bertaubat saja, tak perlu isytihar pun, taubat saja, maka adalah lebih baik. Itu orang yang betul-betul insaf dah, bukan keluar podcast atau isytihar masuk saya buat berita banyak-banyak cerita benda tu tak ada nilai keinsafan, macam tak ada masalah. Okey. Maka itu satu, Mais. Yang perempuan tadi, Ghamidiyah ini, dia ni kes lain pula berzina. Maka dia minta Rasulullah SAW untuk apa? Untuk hukum kepada dia. Maka dalam peristiwa ini Nabi SAW sama jugalah, kerana ada anak, Nabi suruh dia beranak dulu. Lepas tu setelah anak tu boleh dah beri makan lah maksudnya, pandai dah makan, maka barulah Nabi kenakan hukuman. Maka ada di kalangan sahabat ni cela, kata perempuan jahat, perempuan jalang, perempuan apa kotor. Nabi kata jangan kata laqad taba taubatan law tabaha sahibul muksila ghafara lah. Itu salah satu riwayat. Riwayat lain dia kata, ini maksudnya Nabi kata perempuan ini telah bertaubat. Andai taubat yang mana, andai kata kalau orang yang kutip cukai, muks ni kutip cukai zaman dulu lah, yang secara haram ni, bertaubat pun Allah Ta'ala akan ampunkan. Dalam riwayat lain, kalau dia bertaubat, nescaya akan meliputi taubatnya separuh daripada ahli Madinah. Maknanya Nabi larang sahabat mengungkit balik kisah-kisah buruk dia, cela perempuan ni. Perempuan ni dia kata dah taubat dah ni, dia rela dihukum. Anda kata taubat dia tu dibagi kepada separuh ahli Madinah ni, makna besarnya taubat ni, sampai Allah Ta'ala beri keampunan sedemikian. Okey. Jadi mana tadi? Maka dikenakan hukuman tersebut. Nabi SAW, dan lepas daripada itu pun ada di kalangan sahabat zaman mereka pun yang dikenakan hukuman secara hudud tersebut. Tapi kalau kita perhatikan, hukuman hudud zina ni sabit dengan ikrar. Ada berlaku zaman Nabi ni ikrar, mengaku. Adapun dari segi penyaksian ataupun kita kata dakwa, nak dakwa dengan cara apa? Cara orang nak dakwa dengan datangkan saksi. Tu payah nak dapat. Sebab ada syarat-syarat ni nanti. Syarat-syarat ni payah untuk dipenuhi supaya pensabitan zina secara saksi ni. Sebab tu yang datang dalam sejarah ni ialah yang mana mengaku sendiri. Baik. Kemudian kata pengarang rahimahullah ta'ala, wala yujladu ma'ar rajmi inda jamahiril ulama. Penzina tidak boleh dijilid juga direjam menurut jumhur ulama. Kalau penzina tersebut kes dia banyak. Banyak kes. Kes dia sebelum nikah berzina dah, lepas nikah secara halal pun berzina juga. Nasallallahu alaihi wa afiyah. Nampak tak? Jadi maknanya sabitlah hukuman sebelum dia nikah secara halal dan selepas nikah. Makna dia kena rotan dan dia kena rejam. Jadi dua kes tu macam mana nak buat? Rotan dulu baru rejam, bunuh ke? Tak. Jawapannya tidak dirotan kalau ada hukuman rejam dah. Kalau dia sabit dah hukuman rejam dengan salah satu kesalahan dia, tak perlu rotan lah. Ambil ambil hak rejam, jangan ambil rotan je. Ambil rotan aja. Ada benda rejam. Sebab apa? Kalau rotan tak ada masalah, tak ada apa je, kau kira kena mati kau. Jadi di sisi jumhur ulama tu, di sisi jumhur ulama, wa tu'radu alaihi taubatun litakuna khatimata amrihi wa yu'maru bi salatin dakhala waqtuha wa yujabu li syurbin la aklin
Wali salati raka'ataini. Sunnah ditawarkan kepada penzina muhsan untuk bertaubat agar keadaan taubat itu menjadi akhir hayatnya, dan diperintah menunaikan solat yang telah masuk waktunya, dan dituruti permintaan minumnya, bukan permintaan makan, dan permintaan solat 2 rakaat. Okey, ini dia sebut lagi juga tata cara bagaimana hukuman dijalankan. Wa tu'radu alaihi taubah. Dibentangkan kepadanya taubat, disuruh taubat. Sebelum dijalankan hukuman tersebut, minta pesalah tersebut taubat dulu. Litakuna khatimata amri, supaya taubat tu menjadi penutup urusan dia kat dunia ni. Jadi dia akhiri hayat dengan taubat. Besarlah tu. Yang mana kelebihan tu tak dapat kecuali orang tahu nak mati bila. Orang tahu nak mati bila, yang akan beribadat. Kalau taubatlah. Kalau beribadat, ibadatlah. Orang yang tahu nak mati bila, orang ni akan menyiapkan diri dengan taubat dan beribadat. Kalau kita tak tahu nak mati bila, tak cara pun. Kalau kita tidak jadikan rutin harian kita taubat, tak jadikan rutin harian kita muhasabah, sebelum tidur muhasabah, bangun tidur muhasabah, taubat, tak persiapkan diri, mati tiba-tiba mati, tak tahu. Siapa hak boleh ada keistimewaan lah, kita kata peluang lah, peluang ni orang hak tahu nak mati bila. Siapa hak tahu mati bila? Dan orang ada amalan tu mungkin lah. Orang hak tahu nak mati bila ni, hak duduk dalam penjara tu, duduk penjara tunggu, dia panggil apa? Dia panggil apa istilah dia? Tak ingatlah saya. Penghuni sel untuk yang menunggu hukuman gantung ni. Hak tu memang dia tahu nak mati, dan dia akan bersedia untuk mati. Kalau dia Islam, dia sedar memang kehidupan dia bersiap untuk mati. Hak tu sepatutnya perasaan dia tu patut ada pada kita lah, sebab dia tahu dia akan mati. Tapi dia tahu tak bila, dia tahu bila. Orang hak nak mati hukuman gantung, dia tak tahu bila mati, kecuali 2-3 hari sebelum tu baru diberitahu oleh pegawai bahawa akan dilaksanakan pada hari Jumaat. Biasa Jumaat awak akan dijatuhkan akan dilaksanakan hukuman pada biang-biang. Masa tu dah sebelum tu, dia dah tahu, sebelum tu dah tahu. Bahkan yang duduk penjara berpuluh-puluh 10 tahun adalah, bertahun-tahun duduk penjara, dia tahu dah hukuman mati, tapi dia tak tahu bila mati. Jadi duduk lama dalam penjara tu bertahun-tahun, dalam keadaan dia telah sedia nak mati. Nampak tak? Jadi guana kalau orang seperti itu, memang orang gitu dah ingat dunia, dah ingat akhirat. Memang amal ibadatnya kerana nak kerja akhirat, sedia nak jumpa Tuhan tak? Nampak? Jadi dalam berapa hari sebelum mati, barulah pegawai, warden ke apa, bahagian penjara akan maklum kepada dia. Waktu saya maklum gitulah, dah kena tanyalah kalau betul, rasanya betul lah tu, dia baru tahu. Jadi orang tu memanglah kerja dia taubat, buat ibadat, buat ni. Maka sama orang ni dia tahu dia akan direjam, maka disuruh ataupun digalakkan untuk disuruh dia taubat, supaya jadilah taubat itu penutup urusannya kat dunia. Wa yu'maru bi salatin, dan disuruh sembahyang pula. Disuruh sembahyang. Disuruh sembahyang. Dakhala waqtuha, sembahyang yang telah masuk waktu disuruh sembahyang. Wa yujabu li syurbin, dan ditunaikan permintaan untuk minum. Kalau dia nak minum, buat bagi. Kalau dia nak minum, boleh bagi minuman. La akli, tidak makan. Minuman biasalah maksudnya. Makan tak boleh. Makan tak boleh. Sebab dia bukan ditahan penjara untuk hukuman ni, dia telah ditahan untuk dihukum. Dia lain orang duduk penjara ni, makanan semua ada time dia. Orang ni tunggu nak hukuman sekejap tu, beberapa lama atau beberapa hari tu, dia tidak diberi makan. Sebab apa? Sebab nak mati kok. Nak mati kok. Minum tak apa.
Minum untuk gagahkan, untuk semayang dan untuk bergerak dan seumpama. La aklin wali salati rakaatain, dan diberi peluang untuk semayang 2 rakaat sunat kalau nak semayang. Nampak? Mana sebelum kena rejam tu kata berilah peluang saya nak semayang sunat. Boleh? Boleh. Berilah peluang nak semayang sunat 2 rakaat. Bukan hak fardu hak fardu memang disuruh semayang. Hak sunat nak semayang boleh 2 rakaat je lah. 20 rakaat boleh lah. 2 rakaat saja. Wa yu'taddu biqatlihi bisayfi lakin fatal wajibu. Dibunuh memakai pedang bisa jadi, tapi gugur kewajipan perjamannya. Kata pengarang rahimahullah ta'ala, maka kalaulah seorang itu dibunuh dengan pedang, tidak dengan rejam, sah tak hukumannya sah. Itu kata wa yu'taddu, dibilang dan dikira pembunuhannya dengan menggunakan pedang. Kalau bunuh dengan pedang pun hukumnya sah, tapi lakin fatal wajibu, tetapi luput kewajipan rejam tu. Maknanya tak wajib dah rejam dah. Sebab mati dengan cara bunuh dengan pedang. Ini ceritalah apa yang berlaku dalam sejarah dan apabila dalam pengamalan yang dilakukan berkaitan dengan hukuman hudud. Wal muhsanu mukallafun hurrun wati'a aw wuti'at biqubulin fi nikahin sahihin walau fi haidin. Okay. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, muhsan adalah orang mukallaf, merdeka, yang telah pernah wati atau diwati pada kubul dalam pernikahan yang sah, walau dalam keadaan tengah haid. Sekarang ni masuk kepada nak menentukan siapa orang tu muhsan, siapa orang tak muhsan. Sebab hukuman berbeza tu. Masalah zina hukuman berbeza. Lelaki muhsan hak pernah menikah dah, kita faham gitu dah. Syarat dia ada tu. Laki yang tak muhsan lagi, dia kata wal muhsanu, lelaki atau perempuan lah, masuklah umum lah sini. Yang muhsan ialah mukallaf. Pertama dia ni mukallaf, berakal dan juga balik. Hurun, orang merdeka. Wati'a, yang wati dia, awuti'a, atau diwatikan, dia bersetubuh atau disetubuhi, bikubulin, pada kubul. Situ qaid yang pertama. Makna kalau berlaku persetubuhan melalui dubur, tak jadi muhsan. Tak jadi muhsan. Fi nikahin sahihin, pada pernikahan yang sah. Syaratnya berlaku pada pernikahan yang sah. Makna menikah dengan cara sah dah. Berlaku persetubuhan pada kubur, orang ni kira muhsan. Walaupun sekejap, walaupun tak ada anak, walaupun makna seminggu lepas tu syurga sekalipun, dia telah jadi muhsan dah. Walau fi haidin, walaupun berlaku pada haid sekalipun. Kan haram kan bersetubuh pada haid. Tapi kalau berlaku pada haid pun jadi muhsan juga. Lelaki jadi muhsan, perempuan pun jadi muhsan. Maka faham daripada situ, fala ihsana li sabiyyin aw majnunin aw kinnin wati'a fi nikahin la liman wati'a fi milki yaminin aw nikahin fasidin. Maka kemuhsanan tidak terjadi pada anak kecil, orang gila, budak yang telah pernah wati dalam pernikahan, dan pada orang yang telah pernah wati pada budak atau dalam pernikahan fasik kemudian melakukan zina. Jadi faham pada qaid tadi, budak kecil berlaku zina, budak kecil tak jadi muhsan dah. Mana kalau dia budak kecil zina lah, dia tidak muhsan, ataupun orang gila ataupun hamba, maka tidak berlaku ihsan di situ. Kemudian kata pengarang, wa ukhira wujuman rajmun, wallahu taala a'la wa a'lam. Sekadar itu untuk kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.